dalam setiap suapan. Disco cheese, nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake 5 bintang, creamy kebu enak tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Disco cheese pastinya pilihan semua. Disco cheese, wow. Disco cheese, disco cheese, disco cheese, nikmat dalam setiap suapan. Disco cheese, nikmat dalam setiap suapan. Cheesecake 5 bintang, creamy kebu enak tak muak. Mudah sekali, ramai dah coba. Disco cheese pastinya pilihan semua. Disco cheese, wow. Disco cheese. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, selamat petang. Mem Mazia ingin ucapkan kepada semua viewers yang bersama dengan Mem Mazia. Ya, terima kasih. Ya, follow Mem Mazia. Alhamdulillah. Terima kasih Nur Khaiza. Apa khabar? Terima kasih Han. Ya, Okey, apa khabar? Okey, Mem Mazia hari ni ada order. Ya, lepas ni nak pergi hantar ya bisko cheese. Ya, ada yang ya anaknya nak nak terbang ke Perancis. So dia order bisko cheese untuk anaknya rasa. Alhamdulillah dia order semua rasa. Ya. Jadi kebetulan nasib baiklah Mem Mazia ada simpan limited edition ya untuk Mem Mazia makan. Tapi oleh kerana ya memenuhi hasrat ya anak beliau yang akan terbang ke France esok. So alhamdulillah Mem Mazia pun excited sebab dapat berkongsi rasa. Waalaikumsalam. Hai. Okey. So hari ni kita masih lagi nak sembang kalau tengah hari tu ya yang berkaitan dengan menjadi ketua. Ada banyak sebenarnya perkara yang boleh dikongsi. Jadi tentang untuk menjadi ketua itu banyak kemahiran dan ilmu yang boleh dikongsi sebenarnya. So Mem Mazia pilih yang mana ya Mem Mazia rasa okey. Jadi sebelum ni Mem Mazia telah terangkan jenis-jenis ya leadership ya kebanyakan leadership Mem Mazia telah sembangkan ya pada pukul 2 biasanya. Ni 2 suku baru start. Alhamdulillah. Ya Azhar Sapawi. Hai, terima kasih bersama dengan Mem Mazia. Jadi beberapa episod lepas Mem Mazia sentuh tentang data ya, Jadi bagaimana untuk menggunakan data, terutamanya yang Mem Mazia sentuh adalah bagaimana untuk menetapkan target. Sebab kita sebagai ketua kita sudah tentu pastinya dia ingin meningkatkan prestasi. Tapi tak semestinya ketua saja. Jadi kalau kita sebagai follower, ya kalau kita tahu dan satu hari nanti ataupun sekarang pun kita menjadi ketua unit. Ya, semua orang sedar atau tak sedar sedang menjadi ketua. Ya, sedang menjadi ketua, tak kira ketua unit atau ketua yang tidak ada kuasa, tidak ada surat lantikan, tak semestinya ada surat lantikan. Jadi menjadi ketua ini dalam kelas pun. Ya, dalam kelas contohnya kita guru adalah ketua. Ya, kita guru adalah ketua. Memanglah ketua kelas itu adalah ketua untuk murid-murid. Tetapi kalau kita dalam kelas,
Ya, kita dalam kelas ini Memazia kongsi pengalaman sebagai guru lah. Ya, hari ini guru pula. Semalam business woman, hari ni guru. Ikut suka je kan. Sebab kalau viewers boleh komen ke nak yang mana satu, Memazia boleh cubalah ya, cari maklumat dan sebagainya. Kalau tidak Memazia ikut suka je. Okey, jadi begitu juga dengan di rumah, kita ketua keluarga ya. Kalau suami tak ada di rumah, kita ketua keluarga. Jadi dan kadang-kadang anak kita pun akan jadi ketua. Jadi semua orang akan jadi ketua secara tidak langsung ataupun sudah pun jadi ketua, sedang jadi ketua. So data ini adalah penting kerana dia boleh ya. Di sini Memazia senaraikan 5 kegunaan data. Ya, 5 kegunaan data. So yang pertama adalah kita alat pengukur ya, jumlah alat pengukur jumlah sama ada, tak kira lah jumlah pendapatan, jumlah data ni jumlah perbelanjaan dan sebagainya ya. Alat untuk mengukur jumlah pengeluaran, pendapatan, perbelanjaan dan sebagainya. Itu adalah untuk mengukur ya, mengukur jumlah. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengukur kadar ya, mengukur kadar sama ada pertumbuhan ataupun kemerosotan. Ya, mengukur kadar. Ya, kalau kita ada data ni, kita boleh tengok data dari kalau dia versus masa ya. Kalau kita ambil data tu, kalau kita tambah dengan masa, maka kita boleh lihat sama ada dia ada pertumbuhan ataupun ada kemerosotan. Jadi kegunaan data yang kedua adalah, hai Saidah Dian, terima kasih menemani Memazia pada petang ini. Hai. Okey, jadi betul tak platform Memazia ni kadang-kadang masuk dalam platform lain kadang-kadang. Alhamdulillah ikut tu. Ya, kadang-kadang masuk platform lain. Sebab internet, tak tahulah internet. Dah upgrade internet belum, mungkin belum berkuat kuasa lagi agaknya. Baru upgrade. Masih lagi ada masalah internet ya. Sebab masih lagi masa Memazia buka Facebook itu dia loading je, tapi Memazia on aja. Tak tahulah nanti boleh hantar ke, boleh save ke, kemudian kira. Janji, tengok sekarang ni dia live tak? Live. Dia live. Okey, dia live. So Memazia live di Facebook dan juga IG. Okey, yang kedua adalah untuk ukur sama ada dia, yang tadi adalah sama ada dia, kita boleh tengok kalau kita versus masa, kita ambil kata hari ni, esok dan lusa dan sebagainya, sebelumnya masa ya, 2 hari lepas dan sebulan yang lepas tu. Kalau dia versus masa, kita dapat lihat sama ada dia meningkat, iaitu pertumbuhan. Kalau dia turun, berlaku kemerosotan ya, berlaku kemerosotan. Okey, itu yang kedua, mengukur kadar. Yang ketiga ialah kita semasa kita buat tindakan ya. Semasa kita perancangan dululah. Kita nak buat perancangan. Ya, data itu digunakan untuk membuat perancangan. Okey. Jadi itu kegunaan data untuk membuat perancangan. So kalau nak, seperti mana dalam episod yang lepas ya, nak buat perancangan. Memazia dah sembangkan secara spesifik, iaitu perancangan strategik. Jadi sekarang ini tajuk kegunaan data. Jadi Memazia dah terangkan dalam macam mana nak gunakan data dalam perancangan strategik. So hari ini untuk kegunaan data ialah membuat perancangan. Jadi kita guna data.
Jadi Maimazah recap balik apa yang kita sembangkan dari yang lepas ya. Perancangan. Biasanya kalau cikgu, hari ni cikgu lah. Hari ni cikgu lah. Hari ni tak business woman. Hari ni cikgu. Okey, kalau nak buat perancangan, boleh diaplikasikan dalam semua bidang, tak kira lah pendidikan ataupun dalam bisnes dan sebagainya. Tapi kalau kita nak buat perancangan, kita mesti ada data. Data yang sekarang ini kita ada. Kalau kita nak buat perancangan, kita mula dari sekarang. So, kita kena ada data semasa sekarang ini. Data apa yang kita ada. Sekarang kita nak ukur data apa, katakan. Kalau cikgu, katakanlah markah lah. Markah. Ya, markah tu Maimazah biasanya akan ambil peratus kelulusan. Sebab ada viewers yang bukan cikgu, Maimazah elakkan daripada mengguna CGPA ke CGP ke GP, GPS, ya, grade purata sekolah, grade purata. Maimazah elakkan sebab ya, kalau viewers Maimazah bukan guru, mungkin dia tak dapat nak bayangkan macam mana satu itu jadi A, ataupun satu tu adalah kosong tu A+. Mungkin tak dapat bayangkan itu. So, Maimazah elakkan daripada gunakan GP. Tapi sebenarnya kalau dalam semua viewers Maimazah adalah cikgu, Maimazah akan gunakan GP. Ya, tapi sekarang sebab GP ni paling tepat ya untuk guru lah. GP paling tepat. Kalau peratus itu tak tepat sangat. Maimazah biasa guna GP. Ya, GP ni sebab GP itu adalah sumbangan data dari semua murid. Ya, semua murid. Setiap orang murid ya menyumbang kepada GP. Tetapi kalau peratus ini memanglah semua murid, tetapi dia tak menunjukkan kualitinya. Dia menunjukkan yang lulus dan yang gagal saja. Peratus kelulusan. Ya, kalau peratus kelulusan dia hanya menggambarkan lulus atau gagal. Dia tak menggambarkan berapa orang A, berapa orang B, berapa orang C. Itu peratus kelulusan. Hai kembara berkelana, terima kasih ya menemani Maimazah. Jadi ya, tapi yang ini ya pengetahuan ini kalau bukan guru pun boleh digunakan untuk anak sendiri ya, anak. Jadi kita kena tahu bila anak balik kad laporan ke ataupun laporan, kertas laporan. Sekarang ni dia print aja kan, satu kertas je. Ataupun sekarang ni tengok je dalam internet kan. Markah-markah semua tengok je dalam internet. Tak ada dah kad laporan dah. Tak ada file dah. Semua tengok dalam internet ya, keputusan. Itu juga kita kena tahulah ya, GP-nya bagaimana nak kira GP, grade purata ya, untuk PT3 dan untuk SPM berbeza sedikit. Okey, jadi untuk lebih mudah Maimazah guna peratus kelulusan. Walaupun peratus kelulusan itu tidaklah berapa tepat. Sebab Maimazah kalau di sekolah, Maimazah tak guna peratus kelulusan. Sebab sekolah Maimazah ya 100% lulus. Jadi kalau kita guna peratus kelulusan tu tak memberi makna apa-apa. Sebab memang 100% lulus 100% lulus. Jadi kita tak dapat lihat ya perkembangannya. Jadi Maimazah kalau sekolah, Maimazah akan guna grade purata. Ya, grade purata. Semua guna grade purata. Ya, dan murid-murid pun diajar menggunakan grade purata dan diajar untuk menganalisis dan membaca data, iaitu grade purata. Semua orang kena mesti tahu berapa dia punya target. Mana dah Maimazah sembang ni? Perancangan ya. Perancangan. Jadi kalau di sekolah ya, kalau cikgu lah di depan Maimazah ni, tak apalah. Kalau ibu bapa sekalipun,
Jadi kalau Memazia di sekolah, ya, Memazia akan pastikan murid itu sendiri akan menetapkan target dia sendiri. Ya, setiap murid, semua orang murid, tak terkecuali. Jadi kita akan bagi borang untuk dia apa tu, kita panggil apa ni, borang lupa dah. Bila dah pencen ni lupa dah borang apa kita panggil. Bagi nama borang. Borang itu adalah lupa dah Memazia. Apa borang tu nama? Di mana murid akan tetapkan target masing-masing. Ya, setiap mata pelajaran, setiap apa tu? Setiap murid, ya, setiap mata pelajaran dia akan tetapkan targetnya. So, itu adalah membuat perancangan, ya. Dalam perancangan itu kita kena tetapkan target. Sekarang kita sedang sembangkan tentang kegunaan data. Ini dah detail sangat ni. Ya, itu nanti episod yang akan datang lah yang itu. Ya, macam mana murid menetapkan target, ya. Murid menetapkan target. Itu kemudian hari ini kegunaan data. So yang ketiga tadi adalah, ya, yang ketiga adalah membuat perancangan tadi. Okey, membuat perancangan, kita balik semula. Untuk membuat perancangan kena tahu data semasa sekarang ini. Dan data, kena cari data sebelumnya kalau kita ada. Ya, mesti cari data sebelumnya, data semasa, supaya kita dapat buat projection ataupun sasaran. Oh, teknikal sangat ke? Okeylah, tak apa. Sembang je kan. Memang saya sembang je. Okey, so kalau data dari lepas, ya, kata data dari lepas, data yang lepas-lepas itu akan membantu untuk kita membuat projection. Dan data semasa itu adalah data yang kita start, ya, kita semasa sekarang. So, kalau nak buat projection, ya, kalau data yang lepas, kalau kita ada 2-3 tahun, ya, kita ambillah purata. Ya, 2-3 tahun tu kita ambil purata. Kemudian, berapa peningkatannya? Ya, ataupun turun. Kalau turun pun berapa? Kemudian kita bandingkan dengan semasa, yang lepas dan semasa. Katakanlah yang lepas itu adalah 76, ya, peratus. Ya, 76. Yang lepas 76. Yang sekarang ini 80. Okey, 76, 80. Jadi bezanya 4%. Jadi bagaimana kita nak buat projection? Kita nak buat sasaran. So, kita tak bolehlah buat, kalau 76, 80, kemudian sasarannya kita sasarkan 84 saja. Itu macam tak buat apa-apa pun kita akan dapat 84 sebab grafnya menaik sebanyak 4%. Itu kalau kita tengoklah, itu yang tadi tu mengukur kadar, ya, mengukur kadar tadi. Jadi adalah lebih baik kalau kita projekkan lebih tinggi. Hai Muhammad Nasir, Syafi'i. Terima kasih menemani Memazia sembang-sembang pada petang ini. Okey, jadi kalau katakanlah yang lepas 76, sekarang 80. So projectionnya mungkin kita akan buat 80. Kalau berani boleh buat 88. 88 kalau berani. Ya, kalau berani. Kalau tak berani boleh buat 86. Tapi sebaiknya lebih tinggi daripada 84. Ya, sebab kalau 84 itu adalah kadar yang biasa kita dapat. Ya, peningkatan yang biasa. Sebab kita gunakan data yang lepas. Sebab itulah data yang lepas kita kena simpan dan gunakan. Ya, katakanlah berbeza kalau tahun lepas, ya, sekarang kata 80, tahun lepas kita ada 79. Tahun lepas 79, tahun ni 80. So projectionnya mungkin 84 boleh diterima. Ya, sebab kenaikannya 1%. So kita projectkan
tahun ini tahun depan akan naik 3%. Ya, dia kena, sebab tu kita kena ada data yang lepas. Data yang lepas dan data sekarang untuk kita buat perancangan. Ya, kita nak buat sasaran. Okey. Yang ketiga, itu dah untuk menetapkan sasaran itu adalah nombor 4 dah. Perancangan tadi nombor 3, ya, membuat perancangan itu nombor 3, membuat sasaran itu nombor 4, kegunaan data tadi. So, dari situ maka kita boleh buat perancangan. Jadi menggunakan data kita boleh buat perancangan, dan yang keempat adalah kita boleh tentukan sasaran. Kita nak tentukan sasaran untuk pertumbuhan, ya, untuk peningkatan. Hai 3. Panjang 3 dia. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih menemani Mem Mazia. Okey, gembira Mem Mazia. Ada orang teman. Okey, jadi itu adalah untuk membuat perancangan, dan yang keempat untuk tetapkan sasaran. Okey. So perancangan ini, ya, dalam itu banyak perkara dalam perancangan tu, ya. Nak buat perancangan itu kita kena tahu, ya, tindakan yang telah kita buat, tindakan-tindakan yang lepas yang kita dah buat. Sebab biasanya kita akan buat perancangan, kalau cikgu dia akan buat perancangan strategik, ya. Saya rasa dalam mana-mana bidang pun semuanya membuat perancangan strategik. Jadi untuk membuat perancangan strategik ni, cara recapnya yang daripada yang lepas, ya, dah lepas Mem Mazia dah sembang juga. Tapi ada yang viewers yang baru di sini, so bolehlah Mem Mazia recap sikit bagaimana nak buat perancangan strategik. Yang tadi kita pertama sekali kita kena tentukan data yang lepas, data semasa, dan kemudian kita tentukan sasaran kita. Okey, selepas itu, okey, dalam perancangan itu kita kena tentukan juga apakah tindakan, ya, untuk mencapai sasaran. Jadi tindakan-tindakan yang kita nak buat untuk mencapai sasaran, sebelum kita tentukan tindakan apa yang kita nak buat untuk capai sasaran itu, kita perlu tahu juga apakah tindakan yang telah kita buat. Apakah tindakan-tindakan yang kita buat? Apakah program-program yang telah kita buat? Apakah aktiviti-aktiviti yang kita dah buat, ya, pada tahun lepas dan ialah tahun lepas ataupun tahun semasa? Apa yang dah dibuat? Itu penting. Sebab itulah data yang lepas, ya, tindakan yang lepas itu penting untuk melaksanakan peningkatan ataupun penambahbaikan, ya, untuk grow, untuk peningkatan, ya, untuk melakukan perubahan ke arah yang positif. Kita kena tahu, ya, data yang lepas dan juga tindakan-tindakan yang kita telah buat pada yang lepas. Jadi contohnya, tindakan kita buat, contohlah, untuk daripada 76 ke 80, ya, kita buat tindakan, katakanlah 10 tindakan. So kita kena senaraikan ke 10-10 itu. Ya, kemudian kalau kita nak peningkatan, ya, kita kena kenal pasti, ya, tahun lepas berapa tindakan yang kita buat, ya, dan tahun semasa berapa tindakan yang kita buat. Ya, sebab penambahbaikan terhadap tindakan dan juga penambahbaikan dari segi kualiti, kuantiti, tindakan yang lepas, ya, akan kita boleh kaji tindakan mana yang menghasilkan peningkatan sebanyak 4% itu. So dari situ kita akan rancangkan untuk tindakan akan datang. Okey, berbelit ke? Memang saya cakap.
Ya, kalau ada macam berbelit-belit dah tulis komen sikit ya. Komen. Boleh ikut ataupun tidak. Jadi itulah pentingnya segala tindakan kita itu kita catatkan. Kita senaraikan. Dan yang lepas tindakan bagaimana, kemudian kita buat penambahbaikan hingga terhasilnya 4%. Dan untuk naik lagi 4%, ya, dari 76 ke 80 ke katakanlah 86. So, kita kena tambahkan ya, sama ada dari segi kualiti ataupun kuantiti tindakan kita. Okey, itu adalah membuat perancangan. Dan yang keempat, membuat menentukan sasaran, digunakan untuk menetapkan sasaran. Dan yang terakhir adalah, ya, yang kelima adalah boleh digunakan untuk membuat pemantauan. Ya, Memaziah guna data untuk buat pemantauan. Ya, data ini boleh digunakan untuk membuat pemantauan. Jadi kalau kita tengok data itu, tak kiralah data murid, markah murid ataupun data cikgu tu mengajar ataupun tak kiralah usahawan pun, ya. Anak buah kita, kita tengok data dia sama ada meningkat ataupun tidak. Dari situlah kita boleh buat pemantauan. Okey. So, buat pemantauan ini kemudian kita bolehlah susuli dengan kita buat bimbingan. Okey, bagaimana kita nak buat pemantauan? Contoh, ya. Katakan markahnya bulan ni, senanglah ikut bulan, ya. Katakanlah bulan ini, contoh kalau buat ujian tiap-tiap bulan. Ya, kalau tak buat ujian tiap bulan, ujian penggal dan sebagainya boleh guna. Katakan tahun lepas, ya, tahun lepas kita guna ujian penggal lah, sebab kalau bulanan, ya, bukan sekarang ni tak buat ujian bulanan. Masa zaman Memaziah dulu bulan-bulan buat ujian. Ya, setiap tajuk akan buat ujian pendek. Jadi dari situ kita dapat, ya, kita dapat menilai perkembangan murid. Contohnya, ya, akhir tahun lepas, ya, markahnya katakanlah tadi 76%. 76 lah markah dia, 76%. Ya, tahun ini, ya, markahnya adalah katakanlah 76 juga. Ya, markahnya 76 juga. Jadi Memaziah ambil yang satu persatu, ya. Kalau tahun lepas 76, tahun ini pun 76. So, bermakna murid itu dalam keadaan zon selesa. Dia buat je apa yang dia suka. Ya, zon selesa. Dia belajar cara dia tanpa ada peningkatan teknik ataupun penambahan masa belajar. Sebab 76. Ya, sama je. Dia macam dalam zon selesa lah. Dia buat itu, dia tahu itu, dia buat itu je. Maka tak akan ada penambahbaikan ataupun tak ada pertambahan markah. Kalau lebih teruk lagi, akhir tahun lepas 76, tahun ni 60. Kalau itu berlaku, itu kita tengok data itu, itulah cara kita buat pemantauan. Ya, kalau tengok data 76, kita mesti tahu apa yang terjadi. Mungkin dia telah mengurangkan masa belajar ataupun tak siapkan kerja rumah, tidak pay attention dalam kelas. Itu bergantung kepada pemerhatian kita kepada murid tersebut ataupun anak kita. Ya, tumpuan dia ke mana? Mungkin biasanya ya semua akan ambil alasan awal tahun. Itu belum masuk gear lagi awal tahun. Jadi kita kena tahu jugalah kenapa merosot daripada 76 jadi 60. Kalaulah kerana awal tahun tak belajar sebab nak relax, maka akhir tahun dia kena gandakan usaha untuk balik semula atas track.
Gandakan usaha untuk capai 80 ataupun 85. Jadi dia akan kena tambah usaha, kena tambah masa untuk balik kepada track asal. Jadi senang-senang dahulu, susah kemudian. Ya, kalau dia boleh kekalkan, maksudnya bila akhir tahun itu dia akan gunakan masa dan tenaga dia untuk peningkatan, bukannya untuk balik kepada track asal. Jadi kalau leka, maka pada peperiksaan akhir tahun itu akan nanti kemungkinan besar dia akan dapat markah 76 jugalah. Ya, sebab dia telah kita kira buang masa ataupun mensia-siakan masa awal tahun. Kalau awal tahun tu dia dapat 76, akhir tahun lepas 76, awal tahun ni 76, so untuk peningkatan itu lebih mudah. Ya, lebih mudah sebab dia dah berada pada track yang betul. Kalau dia 76, kemudian awal tahun ini 60, untuk dia meningkat tu agak kalau kira data tu, kalau kira beza markah itu besar, maka usaha itu kena besar, usaha itu kena kuat. Lagi banyak beza markah, lagi kuatlah kena usaha. So contohnya kalau 76, untuk naik 85 tu lebih mudah. Ya, sebab bezanya markahnya sedikit saja. Ya, katakanlah 9 saja. Berbeza dengan dia 76 turun 60 nak naik pada 86 itu sangat besar jurangnya. Bila sangat besar jurangnya, maka usaha itu menggambarkan usaha yang perlu diaplikasikan untuk peningkatan markah. Itu contoh markah. Itu untuk anak-anak kita lah. So, kalau dia lari track itu, dia akan agak sukar lah untuk dia meningkat dengan cemerlang. Ya. Kalau dia merosot, kemungkinan besar kita hanya boleh buat untuk balik kepada track asal. Okey. Jadi, itu yang kelima, iaitu untuk membuat pemantauan. Begitu juga kalau Memazah guna data untuk memantau cikgu. Ya, kalau katakan cikgu, kita boleh gunakan data itu. Kalau data dia tak meningkat, ya, mungkin kita boleh panggil untuk berbincang teknik pengajarannya ataupun sebagainya. Ya, sebab markah itu kita boleh tahu potensi murid, ya, dari markah. Dari markah itu kita dapat tahu potensi murid. Jadi kalau potensi murid itu tidak dapat ditingkatkan, kemungkinan cikgu itu menggunakan teknik yang sama. Ya, tidak ada penambahbaikan. So, di situlah Memazah guna untuk memantau guru data ini. Ya, begitu jugalah data. Ya, data lewat, ya, data, kita kumpul data. Kalau punch in, katakanlah masuk, ya, masuk kerja. Punch asyik lewat 5 minit, 1 minit lewat. 1 minit pun lewat. Ya, kira lewat. Jadi kalau sentiasa lewat, itulah kita kumpul data. Kalau sekali, ya, dia lewat, ya, itu perkara mungkin kecemasan, berlaku kecemasan ataupun berlaku di mana sekali-sekala itu mungkin perkara yang tidak dapat dielakkan. Kalaulah sentiasa datang lewat, ya, tiap-tiap hari datang lewat 1 minit, 3 minit, 1 minit, 3 minit, 1 minit, 3 minit. Itu sebab itulah kita kumpul data. Jadi bila kita ambil data itu, itulah pemantauannya. Bila kita ambil, kita baca data itu, dia sentiasa lewat, maka kita kena
panggil. Begitu juga dengan murid, ya. Kalau hari ni lewat, esok lusa lewat. Kita kumpulkan, kenalah bagi motivasi, panggil kaunselor dan sebagainya untuk memberikan kesedaran pada murid-murid tersebut supaya atasi ya datang lewat itu. Itu adalah untuk pemantauan. Begitu juga dengan anak-anak kita lah. Markah itu kita boleh buat pemantauan menggunakan markah. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan masa yang digunakan untuk belajar. Dan kita boleh bandingkan teknik yang digunakan untuk belajar. Teknik yang bagaimana digunakan untuk belajar. Dibaca saja ke? Baca buku tu baca sampai kulit ke kulit. Lepas tu baca yang kedua kulit ke kulit. Baca yang ketiga kulit ke kulit. Teknik